Jika dilihat di media sosial, rata-rata guru meluahkan rasa kesal kerana dibebani dengan tugas di luar kebiasaan seorang guru. Menurut kajian oleh Muhammad Syukri bin Saleh, beban tugas bermaksud tanggungjawab yang mesti dipikul dan dilakukan oleh para guru sama ada tanggungjawab di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Nama saya Muhammad Syahir bin Suhaini. Nama saya Nur Suhada binti Muhammad Tarmizi. Nama saya Wen Izziana binti Mustafa. Nama saya Bio Hanif bin Hasdun. Nama saya Nur Isati binti Abdullah Halim. Saya Nur Ain Azahra binti Muhammad Saleh. Nama saya Zislinda binti Zamanul Kiram Alamsam. Nama saya Siti Nur Hafizah binti Muhammad Nur. Saya Nur Ain Hasanah binti Salekut. Dan saya Nur Hanan binti Hamdan. Isu beban tugas guru yang melampau tidaklah asing dalam bidang pendidikan. Isu ini disebabkan oleh faktor seperti kekurangan kaki tangan iaitu kerani di sekolah. Responden kami berpendapat bahawa kekurangan kerani di sekolah merupakan salah satu punca tugas guru bertambah. Kini tugas guru bukan sahaja mengajar, malah dibebani oleh tugas yang lain seperti guru kurikulum, setiausaha suatu persatuan dan lain-lain. Selain itu, sistem pendidikan yang sentiasa berubah juga memberi impak kepada tugas guru. Seperti yang kita sedia maklum, silibus di sekolah telah bertukar dan guru hendaklah memahaminya dengan lebih mendalam supaya memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Perubahan sistem pendidikan juga memaksa guru untuk memikirkan kaedah yang lebih kritis dan kreatif bagi melancarkan proses pembelajaran murid. Faktor yang ketiga ialah faktor guru yang dihantar ke sekolah tidak menepati option atau pilihan yang diinginkan oleh pihak sekolah. Contohnya, pihak sekolah kekurangan kaki tangan guru dalam bidang bahasa Melayu, namun pihak kerajaan telah memberikan guru dalam bidang lain iaitu bidang matematik. Jadi, hal ini akan memberikan kesan yang tidak baik kepada tiga pihak iaitu pihak yang pertama, guru itu sendiri. Guru baru itu sendiri perlu berusaha untuk memahami bidang baru yang sudah maklum bukan bidang pengajaran beliau. Jadi, ia akan memberi kesan kepada beliau kerana beliau akan tertekan dan terkejar-kejar untuk menguasai setiap topik yang perlu beliau kuasai demi mengajar anak didik beliau. Seterusnya, pihak yang terkesan ialah para pelajar. Sudah terang lagi dan bersolong, apabila guru itu sendiri belum menguasai setiap topik, sudah pasti anak didik akan bercelarut untuk memahami topik pembelajaran yang mereka akan belajar. Dan hal ini akan memberi kesan kepada pihak sekolah. Pihak sekolah akan bimbang akan prestasi para pelajar dan juga guru mereka dalam akademik yang mereka pelajari. Faktor yang terakhir adalah pembelajaran berorientasikan peperiksaan. Seperti yang kita maklum, setiap guru sudah semestinya mahukan anak didiknya memahami dan menguasai setiap topik yang diajar menerusi ujian peperiksaan seperti peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun yang telah dijalankan pada setiap tahun bagi menilai tahap kefahaman akademik para pelajar. Namun, apakah pembelajaran berorientasikan peperiksaan ini membantu dan berkesan kepada para guru dan anak didik? Hal ini kerana para guru telah diselaraskan untuk mengajar anak didik mengikut garis panduan pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pembelajaran Malaysia. Kesannya, para guru terpaksa mengajar anak didik dalam keadaan tergesa-gesa, malahan anak didik itu sendiri turut terkejar-kejar demi mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang. Antara pihak yang berperanan dalam isu beban tugas guru yang melampau ini adalah pihak pentadbir sekolah dan guru itu sendiri. Pihak yang berperanan dalam mengatasi masalah isu beban guru yang melampau adalah Kementerian Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai KPM. Setiap masalah sudah pasti mempunyai solusinya yang tersendiri. Antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi isu ini adalah pihak pentadbir perlulah cakna dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Pihak pentadbir perlulah bertanggungjawab dan bersama-sama menjalankan tugas agar guru tidak merasa beban yang melampau. Selain itu, walaupun mempunyai banyak tugas, guru perlulah memberi keutamaan kepada tugas hakiki iaitu mengajar. Langkah seterusnya, guru-guru boleh berkongsi masalah dengan rakan sekerja. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan rasa beban kerja, mengurangkan stres dan risiko untuk mendapat depresi. Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu ini adalah dengan cara KPM boleh mengkaji semula sekatan pelajaran mengikut tahap kemampuan pelajar. Selain daripada itu, meningkatkan kecekapan sistem KPM dalam usaha memastikan masa guru dapat digunakan sebaiknya untuk mendidik pelajar. Kesan yang bakal dihadapi oleh guru. Pertama sekali adalah banyak kerja yang tertanggung. Selain menjadi seorang warga pendidik, para guru harus menyelesaikan kerja perkeranian seperti urusan buku teks, hal ehwal kebajikan pelajar, kegiatan sukan dan pelbagai lagi. Ini menjelaskan bahawa para guru harus menanggung bebanan yang berada di luar bidang tugasnya. Penambahan tugas seperti ini mampu memberi kesan terhadap mutu dan kualiti pengajaran guru. Dan yang kedua adalah kesihatan para guru dari segi fizikal dan mental akan terjejas. Apabila terbeban dengan pelbagai kerja di sekolah, ia akan menyebabkan guru mengalami tekanan emosi kerana terlalu tertekan serta kesihatan tubuh badan mereka juga turut terjejas. Hal ini telah menjadi punca mengapa ramai guru ingin bersara dengan lebih awal.
Tekanan stres yang dihadapi oleh guru telah menyebabkan proses pembelajaran pelajar juga akan terganggu untuk jangka masa yang agak panjang. Hal ini telah menyebabkan para pelajar menjadi sukar untuk menjawab mana-mana soalan dalam setiap kali peperiksaan. Oleh itu, perkara ini telah menyebabkan para pelajar akan mendapat keputusan yang tidak memuaskan. Antara cabaran yang dihadapi apabila isu beban tugas guru yang melampau ini berlaku ialah latar belakang sosial ekonomi murid. Berbanding murid yang datang daripada golongan keluarga yang berada, guru perlu memberikan perhatian yang lebih kepada murid golongan B40 yang memerlukan banyak bantuan daripada segi keperluan untuk menuntut ilmu. Terdapat juga golongan ibu bapa B40 yang kurang menitik beratkan aspek akademik, menyebabkan guru perlu memberikan lebih perhatian dan dorongan kepada pelajar golongan ini agar terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Cabaran seterusnya iaitu masih terdapat segelintir guru yang tidak mahir hal berkaitan ICT. Dalam era modernisasi ini, penggunaan ICT dalam pendidikan bukan sesuatu yang asing, malah menjadi kewajipan. Oleh itu, guru perlu mahir dalam menggunakan ICT dengan mengikuti kursus atau kelas-kelas ICT. Dengan memiliki ilmu ICT yang mantap, guru dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih teratur dan lancar. Cabaran yang seterusnya adalah saling berkait rapat, iaitu cabaran tekanan daripada ibu bapa yang hendakkan anak-anak mendapatkan keputusan yang cemerlang tetapi hanya melepaskan tangan dengan bergantung kepada usaha guru sahaja. Hal ini adalah sangat tidak wajar dan ia sebenarnya saling berkait rapat dengan cabaran yang kedua seperti yang diberitahu oleh responden, iaitu sikap anak-anak murid. Ini kerana ibu bapa sesetengahnya melepaskan gadget kepada anak-anak tanpa had dan mengakibatkan anak-anak menjadi leka dalam menguruskan masa dan sekaligus mereka tidak menyiapkan kerja sekolah ataupun tugasan, bahkan tidak melakukan sebarang ulang kaji bagi pembelajaran yang diajari oleh guru dan membawa kepada kemerosotan pembelajaran anak-anak sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan persediaan yang perlu dilakukan sebelum berlakunya isu beban tugas guru yang melampau. Persediaan yang pertama adalah guru perlu bersedia dari segi mental dan fizikal. Menurut responden yang telah kami temubual, beliau menyatakan bahawa guru perlu melakukan persiapan atau persediaan awal dari segi mental dan fizikal kerana rela atau tidak rela. Guru tetap perlu menghadapi situasi di mana tugasan yang diberikan bukan hanya sekadar mengajar dan mendidik anak murid, malah tugasan pekerjaan dan melatih anak murid dalam kurikulum. Persediaan yang kedua pula adalah guru perlu membuat pengurusan masa yang efektif. Bagi membahagikan waktu kepada tugasan yang diberikan, guru tidak sepatutnya mengabaikan tugasan hakiki hanya untuk menyiapkan tugasan lain yang diberikan kepada mereka kerana murid akan terabai tanpa penguasaan guru atau tidak dapat menguasai sesuatu topik sepenuhnya. Yang ketiga ialah guru perlu menguasai lebih banyak ilmu pengetahuan, terutama sekali dalam pengetahuan berkaitan penguasaan teknologi. Hal ini kerana teknologi amat penting pada masa ini. Kata responden, jika dilihat bahawa murid-murid lebih ke hadapan berbanding guru dalam hal teknologi dan gadget. Dengan menguasai teknologi, ia dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan kerana murid akan lebih berminat dan tertarik untuk belajar jika dibanding dengan guru hanya mengajar di papan putih tanpa aktiviti yang bercabar minda. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi isu beban tugas guru terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, sistem pendidikan sentiasa berubah, yang kedua, kekurangan kerani, yang ketiga, pembelajaran berorientasikan peperiksaan, dan yang keempat, mengajar subjek di luar bidang yang dipelajari oleh seseorang guru. Oleh hal yang demikian, isu ini bukan sahaja memberi kesan kepada guru, malah kepada pelajar, yang mana implikasinya prestasi pelajar akan merundum disebabkan fokus guru terganggu dengan tugas yang banyak. Justru itu, guru dan Kementerian Pelajaran Malaysia perlulah komited berganding bahu bagi menangani isu ini daripada terus berlanjutan. Namun begitu, banyak cabaran yang perlu dihadapi bagi merealisasikan usaha ini, iaitu kepelbagaian dalam latar belakang pelajar, penguasaan dalam teknologi atau ICT dan tekanan daripada ibu bapa. Apakah harapan Ustazah terhadap isu beban tugas guru yang melampau ni? Okey, besarlah harapan saya sebagai seorang guru agar beban tugas guru perlu diselesaikan dengan segeralah demi kelangsungan hidup generasi akan datang. Kerana sekiranya masalah ini tak dapat diselesaikan, ia memberikan implikasi yang negatif terhadap guru dan pelajar itu sendiri. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.